Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton laporan keselamatan bersama saya Noafizah binti Zulkifli yang bernombor metrik D2010639. Dunia kian berkembang pesat, termasuklah negara Malaysia yang semakin menuju ke status negara maju. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah bersyukur kerana banyak kemudahan awam yang telah disediakan di negara kita, dan kemudahan awam inilah perlu dijaga dengan baik. Penggunaan teknologi zaman kini semakin canggih dibesar di dunia, dan masyarakat sekarang belum berlumba untuk mencipta sesuatu yang baru untuk menarik minat orang ramai. Antara kemudahan yang banyak disediakan seperti eskalator dan lift. Ia adalah kemudahan awal yang sering disediakan di pusat beli belah, hospital atau rumah flat dan banyak lagi. Kemudahan seperti eskalator dan lift ini dapat memudahkan orang ramai untuk bergerak ke sesuatu tempat dalam jangka masa yang singkat. Kemudahan awal seperti inilah sangat menarik minat di mata kanak-kanak untuk bermain tanpa mereka tahu bahaya atau tidak untuk bermain dengan kemudahan seperti ini. Pada 16 Jun 2016, seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun cedera di tangan selepas tersepit pada eskalator di Pasaraya Besar di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka atau singkatannya MITC. Kejadian pada 10 malam itu menyebabkan Iman Sumayah Masri luka pada tangannya akibat tersepit di bahagian pemegang eskalator terbabit. Difahamkan masa bersama keluarganya menggunakan eskalator untuk naik ke tingkat 1 pasaraya berkenaan bagi membeli barangan keperluan Aidilfitri. Didapati mangsa luka ringan di tangan dan dihantar di Hospital Pantai Air Keruh untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kemudahan awam yang disediakan tidak dihaskan untuk kanak-kanak menggunakannya tanpa pengawasan ibu bapa atau orang dewasa ketika menggunakannya. Kepekaan ibu bapa terhadap kanak-kanak di tempat awam amat penting untuk mengelakkan daripada sebarang kemalangan yang akan berlaku. Kebanyakan hari ini yang berlaku adalah kes dera yang jumlah kesnya semakin meningkat pada tiap hari. Kenapa kes ini berlaku? Kes ini berlaku kerana banyak laporan awal yang mendapati pengasuh yang tidak berdaftar di bawah JKM sebagai mana yang dibentukkan dalam Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. Pengasuh juga sering mengambil mudahan dalam hal ini dan hanya memikirkan untuk mendapatkan duit dari hasil jagaan kanak-kanak tersebut. Hal ini menyebabkan ramai kanak-kanak yang tercedera dan mati akibat didera oleh pengasuh yang tidak mempunyai CJ atau pengalaman untuk menjadi seorang pengasuh yang bertanggungjawab. Dinasihatkan kepada semua ibu bapa supaya menghantarkan anak-anak mereka kepada pengasuh yang mendaftar dengan JKM supaya keselamatan anak-anak mereka terjamin. Pada 13 Jun 2018, kes tindakan seorang pengasuh yang memasukkan cili ke dalam mulut seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 2 tahun 6 bulan sehingga menyebabkan mangsa meninggal dunia. Pengasuh Asmarani Ghazali, 39 tahun itu menganiayai mangsa Muhammad Afif Kamarul Azali dengan cara memasukkan sebiji cili berwarna hijau ke dalam mulut mangsa sehingga kematian mangsa di sebuah rumah di Jalan TTJ 3/1B Taman Tengku Jaafar, Sungai Gandut, Negeri Sembilan pada pukul 9.30 pagi. Difahamkan bahawa si kecil yang dijaga tersebut tidak berhenti menangis walaupun setelah dipujuk oleh pengasuh itu. Kesimpulannya, sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, mereka perlulah menyelidik dengan teliti tentang latar belakang pengasuh yang diambil sebelum menghantar anak mereka kepada pengasuh, seperti datang secara mengejut ke rumah pengasuh untuk melihat keadaan tempat anak yang bakal diasuh, kenal pasti jumlah isi rumah yang tinggal bersama pengasuh dan memastikan pengasuh tidak membiarkan anak-anak diasuh oleh orang lain. Dengan cara ini, kita boleh memastikan anak-anak dalam keadaan selamat atau tidak dengan pengasuh
Semasa menaiki kenderaan, kebiasaannya kanak-kanak akan berada di tempat duduk belakang kereta kerana kanak-kanak ni dia sangat bersifat aktif. Dia mudah mengganggu pemandu yang membawa kereta. Jadi setiap kereta ni dia mempunyai child lock yang berfungsi untuk menghalang kanak-kanak dari membuka pintu dari dalam. Dengan cara ini, keselamatan kanak-kanak dapat dilindungi. Selain itu, setiap kereta wajib mempunyai car seat atau kursi keselamatan kanak-kanak. Lebih-lebih lagi kereta yang membawa kanak-kanak. Hal ini kerana kanak-kanak ni dia sering menyentuh pelbagai fungsi di dalam kereta sehingga mendorong kepada kemalangan. Selain itu, setiap kereta wajib mempunyai car seat atau kerusi keselamatan kanak-kanak. Lebih-lebih lagi kereta yang membawa kanak-kanak. Hal ini kerana kanak-kanak ni sering menyentuh pelbagai fungsi di dalam kereta sehingga mendorong kepada kemalangan. Kursi keselamatan kanak-kanak ini dapat menghadkan pergerakan kanak-kanak di dalam kereta sekaligus mengurangkan kecederaan kepada diri kanak-kanak. Pada 28 Mac 2019, seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun maut selepas tercampak keluar dari kenderaan akibat kemalangan di kilometer 10.6 Jalan Mancang, Pasir Putih. Dalam kejadian kira-kira jam 10 pagi itu, mangsa Aufa Nadrah Muhammad Aisyah meninggal dunia di lokasi kejadian apabila kenderaan yang dipandu oleh datuknya Zahari Abdulliah 58 tahun yang telah merempuh sebuah kenderaan sebelum terbalik dan berpusing beberapa kali. Kenderaan jenis Nissan Navara yang dipandu oleh Zahari itu terbabas ke bahu jalan bertentangan menyebabkan kanak-kanak terbabit terpelanting keluar sebelum masuk ke dalam parit. Penggunaan kursi keselamatan kanak-kanak di dalam setiap kereta yang mempunyai kanak-kanak sangat penting untuk mengelakkan kanak-kanak daripada mengalami kecederaan yang serius atau kematian sekiranya berlaku kemalangan yang teruk. Kanak-kanak dengan bermain ini memang perkara biasa dan tidak pelik bagi kita untuk membenarkan mereka melakukannya di mana-mana. Apabila bermain, kanak-kanak dengan bermain ini memang perkara biasa dan tidak pelik bagi kita untuk membenarkan mereka melakukannya di mana-mana. Apabila mereka bermain, pemikiran kanak-kanak tidak lagi terlintas untuk menjaga keselamatan pada dirinya. Jadi, sebagai orang dewasa, kita seharusnya mengajar kanak-kanak tentang keselamatan agar mereka lebih berhati-hati ketika bermain di kawasan jalan raya atau di tempat awam. Pada 1 September 2020, seorang kanak-kanak perempuan maut selepas dilanggar sebuah pacuan 4 roda di hadapan rumahnya di Jalan 5, Kampung Cacar Baharu, Paka, Durun petang semalam. Dalam kejadian 3 petang itu, Nur Aira Awatif Muhammad Fazli 6 tahun yang parah di bahagian kepalanya dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Ketika kejadian, mangsa dikatakan bermain basikal di kawasan rumahnya bersama rakannya yang lain. Dalam masa yang sama, sebuah pacuan 4 roda dipandu oleh lelaki yang berusia 59 tahun itu gagal mengelak dan melanggar mangsa. Lelaki itu berkata, mangsa keluar secara tiba-tiba dari rumahnya dan tidak dapat mengelak kanak-kanak tersebut. Kesimpulannya, ibu bapa perlulah sentiasa memantau anak-anak mereka, tidak kira di mana pun, dekat atau jauh, kerana kemalangan atau perkara buruk boleh berlaku tanpa kita jangka. Termasuk adalah orang yang menyediakan penjagaan kanak-kanak untuk yang mana ibu bapa yang mana sibuk dengan kerja atau yang tidak boleh menjaga anak-anak mereka. Jadi mereka boleh menghantar kepada pengasuh untuk menjaganya sementara waktu sahaja. Tetapi kebanyakan pengasuh zaman sekarang yang sangat cuai untuk menjaga kanak-kanak. Mereka sering mengambil mudah tentang perkara ini yang sehingga menyebabkan perkara buruk yang akan berlaku.
Pada 3 Mac 2021, seorang kanak-kanak berusia 2 tahun lemas dalam besen di rumah pengasuhnya iaitu di Permatang, Damar Laut, Batu Maung, Semalang. Pengasuhnya mendakwa selesai memandikan Sofia Fatehah iaitu mangsa dia meninggalkan seketika kanak-kanak itu di dalam bilik air untuk mengambil tuala. Baik kembali ke dalam bilik air, pengasuh mendapati kanak-kanak tersebut dalam keadaan tersungkur di dalam besen itu dan sudah tidak sedarkan diri. Fahan Daniel iaitu bapanya berkata, ketika kejadian berlaku, ia berada di hospital bagi mendapatkan laporan perubatan bagi dirinya sebelum dihubungi oleh pengasuh terbabit pada jam 1:30 hari bagi memaklumkan kejadian yang berlaku. Mangsa dirawat di wad pediatrik HPP sebelum disahkan meninggal dunia. Lepas tu lepas basuh berak tu nak bagi mandi. Dah mandi semua, pengasuh pun nak ambil tuala, pergi ambil tuala set, tengok-tengok dah lembah dah. Kita macam tu lah yang saya tahu pun. Katanya kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 1 tengah hari semalam. Mangsa Sofia Fatehah Wan Farhan Daniel, anak kedua dalam keluarga, dipercayai lemas dalam besen yang berisi air dalam bilik mandi. Difahamkan pengasuh melakukan rawatan pemulihan pernafasan dan jantung lalu menghubungi ambulans. Setiap pengasuh perlulah lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatannya di rumahnya semasa menjaga kanak-kanak supaya keselamatan